Three, two, one. Pernahkah anda terfikir pelabelan pada produk pembelian yang anda beli itu adakah benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awasya Nazla binti Zahidi. Saya akan menerangkan pengenalan. Pelabelan makanan mestilah bertujuan untuk membekalkan maklumat yang benar dan jelas tentang sesuatu produk. Label makanan berfungsi sebagai perantara komunikasi dengan pihak pengeluar makanan yang ingin menerangkan kepada pengguna akan kebaikan produknya daripada sudut kesihatan. Ia memberi maklumat mengenai jumlah dan jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Pelabelan makanan hendaklah mematuhi peraturan-peraturan makanan PPM 1985 dan tidak boleh mengelirukan atau memperdayakan pengguna. Seterusnya, saya akan sambung dengan perkara yang dilarang pada pelabelan. Perkara yang dilarang pada pelabelan ialah label sesuatu makanan tidak boleh mengandungi perihalan yang bercanggah dengan pernyataan atau isi kandungan label tersebut. Perkataan atau pernyataan yang menunjukkan penggradan, kualiti, kelebihan atau yang mempunyai maksud yang sama boleh dinyatakan sekiranya diperlakukan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk penggradan tersebut. Contohnya, telur dan beras. Perkataan tulen atau perkataan lain yang mempunyai maksud yang sama adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, perkataan tulen atau perkataan lain yang mempunyai maksud yang sama boleh dinyatakan sekiranya makanan itu adalah dari kekuatan, ketulenan atau kualiti yang ditetapkan oleh PPM 1985 dan bebas daripada apa-apa bahan tambahan lain selain daripada bahan tambahan yang diperlukan dalam pemprosesan makanan tersebut. Dan tidak terdapat penuntutan nyata dalam PPM 1985 yang melarang penggunaan perkataan itu pada label makanan tersebut. Hai, nama saya Nur Aya Melisa binti Suasman. Ini merupakan akuan yang tidak dibenarkan dalam pelabelan makanan. Pertama, akuan yang menyatakan bahawa mana-mana makanan tertentu akan membekalkan sumber yang mencukupi bagi semua nutrien yang penting. Kedua, akuan yang membayangkan bahawa suatu diet yang seimbang atau gabungan pelbagai jenis makanan tidak dapat membekalkan jumlah yang mencukupi bagi semua nutrien. Yang ketiga, akuan yang tidak dapat disahkan. Yang keempat, akuan yang mencadangkan bahawa suatu makanan boleh mencegah, mengurangkan, merawat atau menyemburkan pesakit, gangguan atau keadaan fisiologi yang lain. Kelima, akuan yang menyebabkan pengguna ragu akan keselamatan makanan yang serupa. Yang keenam, akuan yang menimbulkan atau mengeksploitasikan rasa takut pada pengguna. Seterusnya, kes-kes akuan pelabelan yang tidak dibenarkan di Malaysia. Kes pertama, antara bentuk akuan yang tidak dibenarkan di dalam kes ini ialah akuan yang mencadangkan bahawa suatu makanan boleh mencegah, mengurangkan, merawat atau menyemburkan penyakit gangguan atau keadaan fisiologi yang lain. Sebelum saya meneruskan penerangan tentang kes ini, marilah sama-sama kita menonton keratan video berita tentang kes ini. Yang penting halal tidak perlulah dilabelkan sebagai makanan sunnah. Penipuan boleh berselindung di sebalik label. Lebih menyedihkan apabila label yang mempamerkan Islam digunakan untuk mengelirukan yang boleh membawa kepada penipuan. Baru-baru ini telah tular isu berkaitan jualan produk makanan sunnah secara berleluasa dan masih terdapat peniaga menggunakan pelabelan yang tidak dibenarkan di dalam Seksyen 2 Arta Makanan. Berdasarkan Fatwa Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pada 2015, tiada sebarang produk sama ada makanan atau bukan makanan yang dijual di pasaran boleh dilabel sebagai makanan penawar atau dibacakan doa dan zikir kerana ia menyalahi peraturan, termasuklah produk yang dilabel sebagai makanan sunnah dan dipromosikan sebagai makanan yang terbaik
serta memiliki khasiat yang luar biasa. Berdasarkan fatwa itu, Muzakarah memutuskan penjualan sebarang jenis produk menggunakan ayat ruqyah iaitu ayat dalam Al-Quran untuk tujuan komersial tidak dibenarkan sama ada untuk tujuan pelabelan, perinklanan dan promosi. Muzakarah bersetuju memutuskan penggunaan ayat ruqyah dan istilah makanan sunnah secara tidak bertanggungjawab untuk tujuan mengawet keuntungan dan melariskan produk itu perlu dihentikan sama sekali. Hal ini kerana dibimbang ia termasuk dalam perbuatan memperdagangkan ayat-ayat Al-Quran, suatu perbuatan yang salah di dalam ajaran Islam. Tindakan munitif pula akan diambil ke atas peniaga yang didapati melakukan kesalahan di bawah perintah berkenaan seperti menyita barangan, mengenakan kompaun atau tindakan mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Maisarah binti Abdullah. Saya akan meneruskan penerangan tentang bentuk akuan yang tidak dibenarkan seterusnya. Akuan yang tidak dibenarkan di dalam kes kedua ini ialah akuan yang menyebabkan pengguna ragu akan keselamatan makanan yang serupa. Kes yang saya pilih bagi akuan tersebut ialah sambal nyet karo aming yang palsu. Siapa sahaja tidak mengenali karo aming yang dikagumi ramai kerana video masakan kreatif yang dikongsi hingga menerima jumlah like dan share yang tinggi di dalam Instagram dan TikTok. Bukan itu sahaja, beliau juga membuat perniagaan sambal nyet. Sambal nyet keluaran beliau telah mencapai jualan RM1 juta dalam tempoh yang singkat. Namun begitu, ada perkara yang tidak menyenangkan telah berlaku. Ada individu yang muncul mengambil kesempatan di atas populariti sambal nyet tersebut dengan mengaku sebagai reseller. Namun, sebenarnya menjual produk palsu. Susulan dari kejadian itu, Karo Aming telah meminta bantuan rakannya untuk membeli produk itu daripada individu tersebut. Ternyata, sambal berkenaan bukanlah sambal asli seperti yang didakwa kerana sambal tersebut mempunyai pelekat yang pudar, postcode menggunakan tulisan yang berbeza dan tekstur sambal juga berbeza. Stiker pelabelan yang digunakan oleh reseller penipu itu merupakan scan dari stiker original dan print balik untuk dilekatkan pada botol sambal nyet tiruan tersebut. Ekoran daripada itu, Karo Aming telah membuat laporan polis dan berpesan supaya orang ramai agar tidak terbeli sambal berkenaan. Hal ini terjadi kerana pengguna beranggapan reseller tersebut ialah reseller yang terdaftar dari perniagaan tersebut. Bukan itu sahaja, bungkusan palsu sambal itu juga betul-betul mengikut bungkusan sambal yang sebenar. Tetapi, kualiti sambal itu tidak sama dengan sambal yang sebenar. Oleh itu, kita sebagai pembeli haruslah bijak menyemak pelabelan produk yang asli atau palsu. Saya Muhammad Hafiz bin Nazri akan membentangkan tentang kes terakhir bagi bentuk akuan yang tidak dibenarkan. Di dalam kes terakhir ini, kami telah menemukan beberapa akuan yang menimbulkan atau mengeksploitasikan rasa takut pada para pengguna di negara ini. Dari luar, botol-botol minuman di sebuah kedai runcit di Bukit Mertajam tidak ubah seperti diisi dengan air mineral. Namun apabila dibuka, ia berbau alkohol. Hal ini demikian kerana dari luar bungkusan pada botol-botol minuman mineral yang terletak pada sebuah kedai runcit di Bukit Mertajam, di mana ianya tidak diubah seperti diisi dengan air mineral. Namun apabila dibuka penutupnya, ia berbau alkohol. Di saat itu juga, premis itu telah disyaki memproses minuman jenis Samsu secara haram yang dikhawatiri dicampur dengan bahan terlarang sebelum dijual kepada para pelanggannya. Oleh itu, susulan peningkatan kes kematian akibat keracunan metanol, bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Jabatan Kesihatan Pulau Pinang telah mempergiat dengan sebuah operasi dengan menyerbu sebuah kedai runcit di Bukit Mertajam itu. Setibanya mereka di sana, terdapat banyak pengumpulan botol air mineral yang kosong pada luar kedai tersebut dan disangka botol air tersebut berbau bekas minuman keras, di mana botol mineral itu digunakan untuk membungkus minuman keras. Dan pemeriksaan di dalam premis tersebut telah menemukan
tong-tong yang berisi perapan beras yang menunjukkan proses membuat tuak. Penjaga premis itu memberi alasan bahawa perapan beras tersebut digunakan untuk memberi makanan kepada orang ramai. Muslihat penjaga premis tersebut telah terbongkar apabila pihak berkuasa menemukan botol berisi tuak di bawah meja premis tersebut. Seterusnya, pihak berkuasa tersebut telah menyatakan bahawa pihak syarikat air mineral itu boleh mengenakan saman kepada pihak premis itu kerana premis tersebut telah memburukkan nama syarikat itu dengan menggunakan pelabelan botol air itu dengan mengubah pada penjualan arak atau membungkus semula. Akhir sekali, pihak berkuasa telah membuat rampasan dan mengeluarkan 2 notis di bawah akta pelabelan yang beranggarkan RM6,000 Malaysia kepada premis kedai tersebut. Saya Nohani Syairah binti Mahlan. Saya akan teruskan dengan panduan membaca pelabelan. Ini merupakan pelabelan yang betul bagi suatu produk. Ia mempunyai: pertama, panel maklumat pemakanan; kedua, akuan pemakanan; ketiga, senarai ramuan; 4, penandaan tarikh; 5, informasi mengenai penghilangan atau pengeluar. Kesimpulan: penyampaian maklumat melalui label makanan telah diterima sebagai salah satu strategi dalam membantu untuk membuat pilihan makanan. Gunakan maklumat ini sebagai salah satu cara untuk memperkaya pengetahuan mengenai makanan dan kesihatan dalam kehidupan kita. Jadi, sebagai pengguna dan masyarakat yang bijak, kita boleh mengetahui dan memilih produk makanan dan minuman yang sesuai dan selamat dengan merujuk kepada label pemakanan yang tepat. Adalah menjadi tanggungjawab pihak industri untuk memastikan label makanan mematuhi PPM 1985 yang ditetapkan, tidak menipu dan tidak mengelirukan pengguna. Penalti bagi kegagalan mematuhi kehendak pelabelan makanan boleh dikenakan denda iaitu tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Sekian, terima kasih.